Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kitab Al-Kabair Asy-Syaikh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, senang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita. Allah Taala nampak kita, Allah Taala sayang kita tuan-tuan. Allah Taala hadirkan dengan ikhlas datangnya kita ke rumah Allah untuk melaksanakan ibadat, menunjukkan ketaatan, membuktikan kepercayaan dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, nikmat yang cukup besar, syukur ke Allah dan teruskan berdoa minta ke Allah agar segala pemberian kita terima saban hari ini tuan-tuan, keimanan, kesihatan, kekuatan semua ni Allah Taala kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur pada Allah dengan izinnya kita dipertemukan pada malam ni dan insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair, di mana pada hari ini tuan-tuan kita akan sambung lagi pada dosa yang ke-10, iaitulah di bawah tajuk riba, dan insya-Allah kalau tak ada apa kita akan selesaikan bab riba pada hari ini insya-Allah. Kita dah jumpa 1-2 kali tuan-tuan. Sekali yang ni yang kali ketiga kita membicarakan tentang riba. Bagaimana kita nampak tuan-tuan, sebenarnya riba ni bukanlah satu benda yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengharamkan secara mutlak di dalam Al-Quran dengan satu ayat yang cukup difahami. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Tak kiralah dalam apa bentuk, dalam apa nama, dalam apa jua keadaan tuan-tuan, sama sekali riba itu mesti dijauhkan. Sama ada kita yang memberi atau kita yang menerima benda tersebut. Sebab riba ni tak akan wujud kalau seorang-seorang. Dia mesti ada dua pihak sekurang-kurangnya. Tak kira mana satu kita berada, sama ada pihak yang memberi atau pihak yang menerima, jauhkan. Sebab tak berbaloi tuan-tuan untuk mendapatkan sedikit keuntungan, tetapi kita akan diazab dengan satu siksaan yang cukup berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sebelum kita nak sambung, saya nak ambil sikit daripada kita asal dulu sebelum kita sambung balik. Hari itu kita berhenti pada penghujung di muka surat yang ke-64. Kita akan tengok pada hadis yang terakhir tu. Jadi sebelum tu saya nak tengok sikit pada kita asal. Baik. Dalam sebuah hadis yang panjang lebar,
ada menyebutkan bahawa orang yang memakan harta riba akan terus disiksa dari mula masa kematiannya hingga ke hari kiamat dengan dihukum supaya berenang di dalam sungai yang berwarna merah seperti darah. Kemudian dia akan disuapkan batu-batu yang bersimpul dan batu-batu yang bersimbol dengan harta yang haram yang dikumpulkannya itu di dunia. Dia dipaksa menanggung siksaan itu serta disuapkan batu-batu dari api neraka sebagai balasan kerana dia telah menelan harta yang haram di dunia dahulu. Semua siksaan ini dirasakannya sewaktu di alam barzah sebelum balasan di hari kiamat serta kutukan Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya pula. Tuan-tuan, hadis ni dia nak cerita kat kita bahawa berat tak berat riba ni tuan-tuan, azab dia bermula tatkala kita mula menjadi penghuni barzah. Satu tempat yang pasti kita akan pergi. Satu tempat yang semakin dekat kita nak pergi tuan-tuan. Semakin hari semakin dekat kita dengan barzah kita. Semakin dekat kita dengan kematian kita. Masuk saja barzah tuan-tuan, orang yang memang hidup dia melakukan amalan riba ni tuan-tuan akan mula diazab oleh Allah Subhanahu wa taala apabila malaikat-malaikat akan menjalankan tugas mereka. Antara bentuk azab yang akan dilakukan tuan-tuan di dalam kubur lagi tuan-tuan disebut di sini, disuapkan batu-batu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala sebut dalam Al-Quran tuan-tuan kan, neraka ni antara isi dia waquduhan nas wal hijarah, manusia dan juga batu-batu. Antaranya batu-batu daripada berhala dan sebagainya, semua akan berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kepanasan yang tak dapat nak dinilai, sudah pasti panasnya beribu juta kali ganda daripada panasnya kita di dunia sekarang ni tuan-tuan. Itu akan disuapkan sebab apa? Dah menjadi kebiasaan sewaktu kita hidup, kita rajin nak makan benda haram. Kita makin rajin nak makan riba. Kita rajin melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka nak abang kat sini tuan-tuan, riba ni memang sangat-sangat tak berbaloi. Mungkin keuntungan dia kita nampak besar. Mungkin dengan hasil daripada riba tu kita mungkin boleh beli rumah mewah, mungkin boleh pakai kereta yang mahal-mahal. Tapi semua tu tuan-tuan tetap bersifat sementara. Lama mana sangat tuan-tuan kita nak merasai keseronokan daripada benda yang haram tu tuan-tuan. Umur 60, umur 70 tu duk kira nak pergi lah. Bolehlah kot nak rasa 2-30 tahun. Satu tempoh yang sementara tuan-tuan. Kita nak duduk barzah sampai hari kiamat ni tak tahu berapa ratus ribu tahun lagi. Wallahu a'lam. Hak tu baru di barzah. Bangun di akhirat tuan-tuan. Sebelum nak hisab, sebelum nak masuk neraka, daripada mula bangun sampailah waktu ditetapkan nak masuk neraka Allah tuan-tuan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan penyiksaan, penuh dengan kepayahan, penuh dengan kesakitan. Tak tahu nak abang. Nak kata di sini tuan-tuan, barzah ni permulaan untuk kita menuju ke akhirat. Daripada hari pertama kita nak memulakan perjalanan ke akhirat tuan-tuan, sampai nak tengok syurga neraka, kita akan melalui satu keperitan yang tak dapat dibayangkan. Kita akan mengalami satu kesusahan yang Allahu Akbar, tak tahu nak habang. Cuma boleh cerita tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan boleh bayang bila kita sebut disuapkan batu daripada api neraka? Kita nak bayang macam mana tuan-tuan? Sebab kita tak pernah makan batu. Dan kita tak akan makan benda tu. Tapi disebut dalam hadis, dipaksa. Tak ada kudrat kita nak melawan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita bantah saja tuan-tuan, malaikat pukul pula kita ke atas. Malaikat dengan Allah Ta'ala sebutkan ghilazun syidad, yang kata besar, yang kata kuat, yang kata tegah. Tak heran dah hang menjerit, hang merayu, hang buat apa, Allah kata azab dia ni, dia akan azab. Tu Allah sebut dalam Quran keadaan malaikat yang nak siksa kita ni tuan-tuan. Sikit pun tak ada perasaan belas kasihan. Jadi diceritakan supaya kita ambil pengajaran tuan-tuan. Benda ni benda yang tak baloi. Pasal kita nak buat benda-benda yang macam ni. Baik, kita tengok pada kitab kita tuan-tuan di penghujung hadis di muka surat yang ke-64. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, lalu baginda menyebut tentang riba dan betapa besar urusannya dan bersabda, An Abdullah ibn Hanzalah qala
Ad-dirhamu minar riba a'zamu 'indallahi qati'atin min 36 zanih. 36 zanih. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud satu dirham yang didapati oleh seseorang daripada harta riba adalah lebih besar dosanya dalam Islam daripada membuat zina sebanyak 36 kali. Kita dah jumpa dah hadis ni bulan lepas, tuan-tuan. Lebih kurang sama juga maksud dia. Bagaimana nak hamak kat kita, tuan-tuan? Betapa hinanya riba apabila dikatakan lebih buruk perbuatan itu berbanding zina. Dalam kita hidup di muka bumi ni, tuan-tuan, antara amalan-amalan yang kita rasa terhina, tuan-tuan, yang boleh menyebabkan kita, ahli keluarga dan zuriat keturunan mendapat cercaan, tuan-tuan, salah satu dia zina. Sebab dia menghasilkan zuriat yang tak baik. Dia menyebabkan orang akan kata kita ni tak pandai jaga anak, anak kita ni melewak sosial dan sebagainya. Apabila ada seorang anak zina dalam keluarga kita, tuan-tuan, dalam kehinaan yang kita rasakan tinggi dah tu, tuan-tuan, ada benda yang 36 kali ganda lebih tinggi daripada tu di sisi Allah. Dan itulah apabila kita terlibat secara langsung dengan riba. Disebut di sini dengan nilai yang paling kecil, 1 dirham. Kalau kita ni kata nak amak kata RM1 lah kot, kita nak bagi nampak, walaupun riba tu hanya RM1, tuan-tuan, lah ni RM1 boleh buat apa, tuan-tuan? Orang pilih nak buat tabung masjid RM1 ni. Nak pergi makan pagi pun tak lepas, tuan. Roti canai RM1, RM1 2 lubang. Kok boleh jumpa RM1 ada lagi lah. Kalau nak roti sarang burung ke apa ke, tak lepas dah RM1 tu. Teh tarik tak lepas. Ais kosong ke bolehlah dapat 2 gelas lah. Ais kosong boleh 5 lubang. Melampau betul, tuan-tuan, mereka ni. Tak nak habak kata sekecil inilah yang tak ada harga tu, tuan-tuan. Walaupun benda besar tu diberi satu penghinaan yang cukup tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita dah nampak benda ni, tuan-tuan, kenapa perlu diteruskan? Dan kalau kita pernah terlibat secara langsung, memang kita duk buat benda tu, tuan-tuan, cari jalan untuk berhenti, menyesal, bertaubat, kembali kepada Allah, tinggal semua benda ni. Masih belum terlambat. Sebab tu kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena faham umur panjang ni, tuan-tuan, bukan kata nak suruh buat benda-benda, bukan nak suruh nak menambahkan kekayaan ke apa lagi, tak. Umur panjang ni, tuan-tuan, Allah bagi ruang lagi. Masih boleh bertaubat lagi, boleh sedar, boleh insaf lagi. Sampai masa dia, apa pun kita dah tak boleh buat. Baik, kita tengok muka surat sebelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna riba 70 baban, asgharaha kalladhi yankihu ummah. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud riba itu mengandungi 70 macam dosa. Dan dosanya yang paling ringan sekali ialah seperti seorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Dalam hadis ni dia sebut seperti orang yang menikahi mak dia. Ni pun satu benda yang tak tahu nak abang, tuan. Berlaku tak, tuan-tuan? Pernah dengar tak cerita macam ni? Tak tahulah, rasanya kat negara kita ni tak takut kalau ada tak ada, tapi pernah terdengar lah kan. Ada juga di dalam dunia orang yang buat perkara-perkara yang pelik macam ni, tuan-tuan. Dalam Quran, zaman dulu memang berlaku. Zaman dulu memang berlaku. Sebab Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi SAW dalam surah Nisa. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Dan janganlah kamu berkahwin, bernikah dengan مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ, dengan perempuan yang dikahwini oleh bapak kamu. Bapak kita kahwin dengan mak kita. Illa ma qad salah, kecuali dulu-dulu. Makna kata benda ni memang pernah berlaku dalam sejarah kehidupan makhluk di muka bumi Allah, memang ada. Tapi ini benda yang sangat hina, tuan-tuan. Tak tahulah kalau kita berlaku di tempat kita ni, tuan-tuan, tak tahu kita nak buat apa. Silat-silat halau satu family keluar kampung lah kot. Tak boleh terima perbuatan yang teruk sampai macam ni, tuan-tuan. Berzina dengan ibu dia. Itu yang disebut, diberikan perumpamaan, tuan-tuan, sekecil-kecil pintu riba, seringan-ringan dosa riba. Habis ringan. Tak ringan, tuan-tuan. Yang kata daripada 70 pintu, pintu paling ringan pertama ni, tuan-tuan, dah macam tu. Macam mana dengan dosa yang diberikan oleh Allah kepada pintu yang paling berat, yang ke-70. Allahu Akbar.
Okey. Daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, penerima riba dan pemberi riba sama-sama di dalam neraka. Tuan-tuan, Islam ni adil, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan dalam bab zina itu, kita tengok bagaimana hukum Islam bila kita bandingkan dengan undang-undang hukuman dunia sekarang ni, tuan-tuan. Dalam bab zina, Allah jelaskan dalam Quran cukup terperinci. Siapa yang kena jika disabitkan kesalahan? Dua-dua. Hak lelaki kena, hak perempuan pun kena. Sebab apa? Dua-dua terlibat. Dua-dua rela. Dua-dua mau. Tapi kalau undang-undang sekarang ni, tuan-tuan, bila berlaku perzinaan, walaupun atas sekadar suka sama suka asal dia, tapi bila family perempuan dapat tahu, pergi report, yang suka sama suka tadi akan bertukar menjadi rogol. Dan bila rogol, betul-betul, yang kena siapa? Lelaki. Perempuan kena tak? Perempuan tak kena. Adil tak macam tu, tuan-tuan? Seorang terlepas, seorang kena. Islam tak macam tu. Dua-dua merasa sedap kan? Dua-dua buat salah kan? Dua-dua kena hukuman. Macam tu juga dengan riba. Hak bagi dengan hak terima. Sebab apa? Berlaku redha meredai. Takkan tak tahu benda ni. Kalau kata sekarang perbankan konvensional kan, kita ambil, dah tahu konvensional tu terang-terang riba. Memang kita tahu. Ada lagi ke orang yang tak tahu benda ni, tuan-tuan? Rasa macam mustahil lah. Sebab kita nak buat pinjaman kat bank, lani bank akan sebut, tak apa, kita ambil yang Islamik. Kita tolak Islamik bila tengok macam mahal. Ambil hak konvensional. Takkan kita tak tahu benda tu? Kita meredai perbuatan tersebut. Hak tukang tolong kira kat kita tu pun, tuan-tuan, dia buat kerja dia aja. Dia kerja di bank. Orang nak ambil buat pinjaman, dia kena buat. Tu kerja dia. Bila dia cuba nak bagi Islamik, tambah kawan ni buat konvensional, dia pun ikut kawan tu. Dengan dia kena. Adil tak, tuan-tuan? Maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pandang rendah, jangan duk tengok benda ni sebagai satu benda yang kecil, tuan-tuan. Besar kesan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan. Di bawah fasal menghadiahkan tambahan. Baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata, jika seseorang berhutang kepada anda, lalu dia memberikan sesuatu kepadamu, maka janganlah anda menerimanya, kerana yang demikian itu adalah riba. Tuan-tuan, kita hutang kat orang, orang hutang kat kita banyak mana, banyak itulah kita minta dia bayar. Kita jangan duk tekan dia, jangan duk minta dia tambah dan sebagainya. Tambahan itu dikhawatiri menjadi riba. Jadi benda ni kita kena jaga-jaga. Hasan Al-Basri berkata, jika seseorang berhutang kepada anda lalu engkau datang makan-makan di rumahnya, maka yang demikian itu adalah makanan yang haram. Tuan-tuan, yang ni dia ada satu penjelasan yang luas, tuan-tuan. Kita kena tengok daripada perspektif apa. Sebab dia sebut di sini, bila ada orang hutang kat kita, kita pergi rumah dia, kita ambil kesempatan. Kita guna daripada apa yang ada. Dia tak boleh bayar lagi hutang kita. Jadi kita gunakan alasan tersebut untuk nak mengambil apa-apa yang ada pada dia. Pergi makan dan sebagainya. Kita suruh dia buat tu, kita suruh dia buat ni. Maka dari segi sudut tersebut, kita telah melakukan satu perkara yang haram. Sebab kita sedang menindas dia. Akan tetapi, kalau kita diberi, dijemput, dia panggil mai kita makan ni, bukan asbab dia ni ada hutang dengan kita. Tak. Tapi saja memang dia nak buat kenduri, maka benda tu dia tak menjadi kesalahan. Kalau kita ambil kesempatan, baru dia akan menjadi kesalahan. Yang ni dia ada satu perspektif yang luas, tuan-tuan. Sebab kita tak boleh nak kata semua benda tu haram. Sebab contoh, kalau memang dia nak bersedekah, hutang satu cerita lain. Tapi dia nak bersedekah dengan cara nak bagi makan dan sebagainya, takkan benda tu menjadi satu kesalahan. Jadi kena tengok dari segi niat, dari segi apa tujuan. Kena dia panggil mai kita makan tu, dia nak sembang ke, dia mula nak minta kurang ke apa ke, atau dia nak kecek kita ke apa. Hak tu jadi lain. Hak tu dia termasuk dalam bab hutang tadi. Tapi kalau tak ada kena mengena dengan hutang, tak ada masalah, silakan. Memang antara amalan yang dianjurkan kepada Islam yang besar pahala dia, wa yut'imut ta'am, bagi makan ke orang. Tuan-tuan, kalau ada duit lebih, tuan-tuan bagi makan ke orang. Pergi tempat kerja, belanja kawan-kawan kita, tolong bayar. Tambah lagi kalau hari Jumaat. Kalau kita tahu ada orang susah, ibu tunggal, anak yatim, beli barang-barang, bagi makan kat mereka, tuan-tuan. Besar pahala dia, tuan-tuan.
Cari mana-mana anak-anak orang susah di sekolah-sekolah mana-mana, sekolah tahfiz ke, sekolah agama ke, apa ke tuan-tuan, pergi bayar duit yuran makan ni pun, Masya Allah, tabarakallah, besar. Yang tu sebab apa? Kita niat nak buat kebaikan, nak bersedekah. Hak tu tak ada kena mengena dengan hutang. Cuma mungkin kebetulan yang hutang dengan kita tu kawan kita. Memang sebelum hutang pun kita duk pergi rumah dia, dia duk jemput makan apa semua. Takkan lepas bila dia hutang kita, kita tak boleh nak pergi. Tu yang saya kata tadi, dia kena tengok dari segi penilaian. Macam mana, apa tujuan dia. Kalau sekadar dia nak buat bagi makan saya saja, memang yang tu dia punya sedekah, tak ada masalah. Nah, baik. Hal ini seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang menarik kepada satu manfaat, maka ia adalah riba. Kalau tak ada manfaat, bukan kata nak untuk melepaskan hutang dan sebagainya, maka benda tu dia tak ada masalah. Baik. Ibnu Mas'ud juga berkata, an Abdullah bin Mas'udin qala, man syafa'a li rajulin liyurfa'a anhu mazlamatun aw yaruddu alaihi haqqa fa ahdiya lahu hadiyatun faqabalaha fadzalika as-suhtu, atau kama qala, yang bermaksud sesiapa yang menjamin seseorang lalu orang itu memberikannya hadiah, maka hadiah itu adalah haram. Dalam keadaan menjamin ni tuan-tuan, biasanya orang nak mendapatkan kontrak. Dan nak dapat kontrak, dah buka satu kontrak besar, maka mailah 2-3 orang ni, dia cuba nak melobi. Dalam keadaan dia mai tanya, sambil dia nak minta supaya dia dapat ni tuan-tuan, kat rumah kita ni ada apa-apa benda tak cukup tak? Kok teringin nak tukar kereta baru ke, apa-apa benda tak cukup, habang ya. Kita pun habang, saya teringin lah nak pakai wai suku lama dah, esok sampai depan rumah. Riba tak tu tuan-tuan? Riba. Sebab apa riba? Sebab dia mengambil kesempatan daripada amanah yang sepatutnya dia jalankan. Bila kita open tender ni tuan-tuan, dia ada syarat-syarat dia. Dia ada cara macam mana kita nak pilih siapa yang layak dapat. Sepatutnya bila kita ada tugasan tersebut, amanah tersebut kita kena jaga. Sebab tu tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW ada sebut tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, kalau kita nak berperangai macam mana, nak bersifat macam mana pun, buatlah. Tapi jangan ada dalam diri kita sifat penipu dan juga khianat. Ini disebut oleh Nabi SAW. Jangan khianat tuan-tuan. Hari ni orang khianat banyak tuan-tuan. Banyak. Hak tiba-tiba boleh main kelang-kelang yang haram, tiba-tiba boleh wujud pusat-pusat maksiat, tiba-tiba jadi banyak tuan-tuan. Benda tu tak sepatutnya ada. Wallahualam, kita tak nampak, kita tak tahu. Tapi macam mana benda tu boleh naik tuan-tuan? Sedangkan penguasaan ada. Pegawai yang buat kerja tu ada. Macam mana boleh wujud benda tu? Kalau fikir logik, orang yang menjaga benda tu ada, benda tu tak boleh ada. Tapi wujud. Bukan di sini kita nak bincang siapa betul, siapa salah. Tak. Kita nak bincang tentang prospek khianat. Dan dalam ni disebut tuan-tuan, siapa yang khianat, yang mengambil kesempatan untuk kepentingan diri dia tuan-tuan, orang ni juga dilangsungkan termasuk sebagai orang yang riba, yang akan diberikan azab besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi sendiri yang bagi tahu, sahabat-sahabat Nabi sebut. Kalau tuan-tuan ada kawan-kawan orang yang terlibat dalam kerja bahagian tender ni tuan-tuan, tuan-tuan tanyalah tengok. Macam-macam tuan-tuan. Yang mai bagi duit ni berbungkus-bungkus, yang mai bagi barang kemas, bagi kereta, Allah, nak dapat projek, tambahlah projek lagi besar projek tuan-tuan, juta-juta, puluh juta, bilion tuan-tuan, lagi besar yang dia boleh bagi kat kita. Dengan rumah, dengan tanah, semua dia boleh bagi. Sebab apa? Nak dapat keuntungan daripada projek tersebut. Riba pun termasuk, rasuah pun termasuk, semua sekali, manda haram pun masuk, kira 3-4 benda, Allah disettle sekali ke akhirat nanti. Macam kita kata tuan-tuan, best tak tiba-tiba orang bagi kereta. Tuan ni kita duk pakai kancil ya, tiba-tiba orang mai park satu welfare depan rumah. Mai suruh kunci nah, pakailah. Memang kami beli, kami dabuh nama apa semua, pakai je. Apa perasaan kita tuan-tuan? Daripada kancil pekak tuan-tuan, pakai welfare. Allah kalau boleh nak buat announcement satu kampung. Nak ronda masuk jalan ban pun nak tunjuk ke orang, aku dah ada welfare. Kita rasa bangga.
daripada rumah kita yang sewa, tiba-tiba dengan keadaan tadi, orang beli kat kita sebiji rumah banglo bagi. Kita apa dengan megahnya masuk tu, dia dapat benda ni. Kita duk kata dapat orang bagi hadiah, tuan-tuan. Hadiah tu ada tak maksud dia? Ada tak tersirat dia? Ada. Siapa duk tak duk nak bagi kereta, tuan? Duk tak duk main jumpa kita bagi 20-30 ribu. Gila, tuan. Orang tak ada macam tu mesti ada sebab musabab di sebalik dia. Jadi duk nampak dengan cara tuan-tuan merespon ni, mungkin tuan-tuan tak berminat lah dengan benda ni sebab benda tu tak berlaku kat kita, tuan-tuan. Tapi dunia hari ni, tuan-tuan, memerlukan perkara tersebut. Tuan-tuan cuba tanya anak-anak cucu-cucu tuan-tuan. Nak kerja lah ni pun, tuan-tuan, dia kena ada kabel. Nak kerja pun kena ada kabel, tuan-tuan. Nak mengharapkan kita semata-mata ni payah. Walaupun kita yakin sebenarnya kabel paling besar siapa? Allah Ta'ala. Rezeki itu sebenarnya datang daripada Allah. Tapi tuan-tuan, dengan keadaan lah ni, kalau kata tak ada kabel, susah lah sikit. Tak sikit lah, banyak lah, tuan. Kan? Tambah-tambah kerja melibatkan jawatan-jawatan yang penting ni semua, tuan-tuan. Mesti kena ada. Pengaruh dia kena ada. Surat sokongan daripada menteri tu, daripada YB ni, baru mudah kita nak dapat. Tu baru dari segi kerja, tuan-tuan. Nak dapat kerja. Jadi kalaulah kita ditakdirkan oleh Allah berada pada tempat-tempat yang macam ni, tuan-tuan, tolonglah amanah. Tolonglah jaga benda tersebut, tuan-tuan. Buat betul-betul kerana Allah. Tidak sakit kita, tuan-tuan. Secara tak langsung kita dah membebankan orang yang sepatutnya, tuan-tuan. Semua tu akan dikira nilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti tanpa menzalimi mana-mana pihak sekalipun. Baik. Dan membenarkan kata-kata Ibnu Mas'ud itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang menjamin seseorang lalu orang itu memberikannya hadiah, maka diterimanya hadiah itu samalah seperti dia telah mendatangi satu pintu yang besar daripada pintu-pintu riba. Apa yang disebutkan oleh sahabat Nabi SAW tadi, tuan-tuan, Nabi sendiri membenarkan dan Nabi tambah lagi. Orang yang terima hadiah macam ni, tuan-tuan, dia bukan setakat mendatangi riba, bahkan dia memilih daripada jenis pintu-pintu riba yang besar. Yang kata pintu riba ada 70 tadi, tuan-tuan, dia ambil hampir-hampir paling besar, tuan-tuan. Bermakna paling tinggi siksaan yang dia akan dapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memohon kemaafan dan keafiatan di dalam agama kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tuan-tuan, saya nak ambil sikit kesimpulan pula daripada kitab asal kita yang Syekh karang daripada bab riba ni, tuan-tuan. Syekh sebut pertamanya, riba termasuk salah satu penyakit masyarakat moden yang telah merebak kumannya ke dalam akar umbi kita sekarang ini. Lantaran perkembangannya sudah terlalu menyeluruh kepada hampir kesemua rupa muamalat baru dan cara-cara jual beli moden sekarang, maka orang Islam yang pada mulanya telah mengaku bahawa riba itu haram secara mutlak dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sudah sedikit demi sedikit menampakkan keraguannya pada setengah cara muamalat dan perkongsian yang baru ini, yang mana sepatutnya perlu untuk disemak semula pengolakannya yang baru pada riba itu, sehingga yang dapat dipisahkan mana yang haram daripada yang tidak haram, kalau boleh dikatakan tidak haram. Syekh sebut, tuan-tuan, bila zaman makin moden ni, tuan-tuan, menyaga ni pun dah makin main macam-macam cara. Dulu, tuan-tuan, kita menyaga ni kira kalau mau satu benda kena pergi cari. Tuan-tuan lapar, tuan-tuan, nak makan, macam mana kita kena buat? Start motor, start kereta, pergi beli. Lah ni, tuan-tuan, duduk kat rumah ya. Buka Food Panda, buka Grab Food, cari apa tuan-tuan mahu, tekan-tekan sikit, bayang upah dia main hantar depan pintu. Makin balok umat akhir zaman ni, tuan-tuan. Makan pun tak payah keluar. Orang main hantar kat kita, bayang ya. Kalau bab makan pun dah boleh jadi macam tu, tuan-tuan, apatah lagi dalam bab-bab yang lain. Syekh Habak kata, banyaklah ni bila perkembangan terlalu teknologi, dunia semakin moden, benda yang melibatkan riba ni sedikit demi sedikit mula dipadam dia punya keharaman dia. Antara cara, dia tukar nama salah satu dia.
Dia tak sebut riba, dia sebut bunga, dia sebut faedah, dia sebut dividen. Adalah nama-nama. Tapi sebenarnya semua tu merujuk kepada riba. Nak Ahmad kata benda tu boleh. Walaupun ada asas dia, ada yang kata haram dan sebagainya. Tapi dia kira, tak apa kot benda ni. Dia kira nak bagi boleh. Macam Syekh kata, kalau boleh, dia nak habak benda tu tak haram. Boleh kot. Duk kira kot-kot. Tuan-tuan, agama ni tak ada kod tentang hukum. Al-halalu bayyinun wa haramun bayyinun, Nabi kata. Halal ni jelas, haram ni pun jelas. Kalau dah kata benda ni tak boleh, buatlah apa pun, pusing kok mana pun, tukar balik kok mana pun, haram tetap haram. Tak ada istilah nak boleh halalkan dia. Jadi berdosa besar kalau kita menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna tuan-tuan, kalau terus juga nak beriba dengan cara kita meringankan hukum tuan-tuan, dia ada 2-3 dosa besar yang kita lakukan pada waktu tu. Bukan hanya sekadar terlibat diri dengan riba, kita cuba untuk menghalalkan apa yang diharam oleh Allah. Semua ni akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya orang Islam yang hidup dalam zaman kini telah terjebak ke dalam perangkap riba. Sama ada dia mahu atau tidak mahu, sebab mereka adalah sebahagian dari umat yang hidup di dalam dunia ini. Padahal dunia hari ini dalam muamalahnya sudah umum, tidak sepi dari pertalian dengan riba. Baik muamalah itu antara orang Islam dengan yang bukan Islam, maupun antara orang Islam dengan orang Islam sendiri. Riba itu tetap tidak dapat dielakkan lagi. Sama ada disebut dengan namanya yang asli, maupun direkakan nama-nama yang baru oleh badan-badan kewangan yang tertentu untuk mengelakkan dari kekeliruan umum. Maka ia tetap berjalan dalam landasan riba itu juga akhirnya. Buatlah apa pun, pusinglah kok mana pun, namalah sekian apa pun, riba tetap riba. Landasan dia sama, hukum dia sama, azab dia sama. Jadi macam mana kita nak mengelakkan diri? Kita sendiri kena siasat. Riba ni takkan berlaku tuan-tuan. Zaman ni memang riba berlaku dalam bentuk pinjaman. Dulu-dulu ni kalau nak pinjam ni tuan-tuan, rasa benda-benda yang mahal saja tuan-tuan. Kita buat pinjaman. Lah ni benda murah pun boleh buat pinjam. Contoh nak beli handphone 2-3 ribu boleh buat pinjaman. Nak beli laptop 2-3 ribu boleh buat pinjaman. Dulu orang pinjam ni benda yang mahal. Punya nak buat duit tuan-tuan, bagi pinjam, walaupun benda tu sepatutnya tak payah buat pinjaman pun. Orang pun bila nak terlalu mengejar arus kemodenan tuan-tuan, oi lah ni kita kena pakai smartphone. Hari ni keluar dah tuan-tuan iPhone 12. Tengoklah tadi Ustaz dalam Facebook, iPhone 12 cantik tuan-tuan. Harga dia paling mahal tuan-tuan, boleh pergi umrah. Hak model paling tinggi tuan-tuan, hampir 7,000 tuan-tuan. Pergi umrah menangis abang Kaabah pun syok tuan. Tapi mereka yang nak pakai tu, mereka bukan kira Kaabah ke apa ke. Mereka kira kami pakai boleh nampak 3 tu. Orang tengok, oh dia ni pakai iPhone. iPhone pula dia ada pula Apple, orang dah tokak sikit kan. Bekas lambang tokak tu pun ada agak. Nampak dia punya mewah. Tuan-tuan, bukan semua orang mampu nak beli 7,000 tuan-tuan. Maka ada pihak ambil kesempatan. Tak apa, nak pakai, jom kita pakai. Kita kena moden. Mai buatkan kami bagi pinjaman. Kena ikut kontrak dan sebagainya. Dalam tu confirm ada riba. Memang tak boleh nak lari. Lain lah kalau kita harga tu 7,000, buat pinjaman kita bayar cukup 7,000. Hak tu tak ada riba. Boleh cari tuan-tuan macam tu. Jumpa institusi yang sediakan pinjaman lagu tu. Tak ada. Yang ada dah ni antaranya di Qatar. Pinjam banyak tu, bayar banyak tu. Mungkin salah satu keberkatan dia, Allah Ta'ala kurniakan kekayaan dan kemewahan kepada negara dia. Walaupun negara yang kecil tuan-tuan, boleh menganjurkan Piala Dunia. Lepas ni dia Qatar. Sebab dia punya sumber dia banyak. Mungkin sebab keberkatan patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita hari ni tak mampu nak lari dah. Maka kita sendiri yang kena alert. Kita sendiri yang kena berwaspada. Nak beli rumah, beli, silakan. Nak beli rumah 500,000, kena buat pinjaman, tak ada masalah, buat. Tapi pastikan jalan tu jalan yang halal. Jangan ada walaupun 1% daripada unsur yang diharamkan oleh Allah menyebabkan keberkatan akan tersekat.
Rahmat Allah tak turun kat kita. Sebab kita memilih jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sikit lagi. Kemudian riba yang baru ini berlainan sekali sifatnya dengan riba yang pernah dikenal pada zaman dahulu. Mungkin perkembangan perniagaan yang baru sekarang ini agak berlainan, juga disebabkan pembawa arus evolusi dalam mencongak untung rugi. Ataupun mungkin orang zaman sekarang sudah lebih pintar bercatur perniagaan sehingga timbul idea yang positif yang benar-benar dapat menguntungkan semua pihak, termasuk yang miskin sekaligus. Sebab itu rasanya patut diperhatikan semula perkara riba ini, khususnya terhadap teori riba moden yang menarik keuntungan dua pihak dan bersifat kurang membahayakan dalam banyak halnya, supaya kita umat yang bodoh dalam liku-liku hukum agama yang betul dapat mengerti, terus tidak tinggal bodoh, lalu dapat mempraktikkan Islam kita dalam keadaan benar-benar faham dan tidak keliru atau selalu dikelirukan oleh mereka yang memegang kuasa atau otoriti dalam agama. Dia nak abang apa tuan-tuan? Syekh nak abang, dalam keadaan hari ni kita pun tak tahu dah benda tu ada riba ke tak ada. Maka Syekh kata sepatutnya pihak yang berkuasa, mereka yang ada otoriti, ada jawatan, mereka ni kena habaq kat kita orang awam ni. Nak buat scan-scan pinjaman di sini, dia akan ada riba. Nak buat benda macam ni, ada riba. Benda tu ada riba. Dia kena maklum kat kita. Supaya kita orang yang tak berapa pandai dalam ilmu-ilmu agama ni tuan-tuan, kita boleh ambil maklum. Oh, tak boleh pi tang ni, tak boleh pinjam tang situ. Tapi hari ni siapa nak habaq benda tu tuan-tuan? Siapa nak pergi habaq kata tak boleh pinjam kat bank ni ada riba. Cuba pergi habaq tengok tuan-tuan. Maka dia akan jadi masalah lain pula. Maka orang yang ada jawatan, orang yang berpengetahuan tuan-tuan, mereka sanggup tutup mulut. Orang yang sanggup tutup mulut ni tuan-tuan tak cerita, orang ni tak beramanah dengan apa yang dia tahu. Kita takut dia akan diazab seksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena jaga-jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Jauhkan diri daripada riba tuan-tuan. Awal-awal lu kalau tuan-tuan masih ingat, kan orang yang makan harta riba ni, kan, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dia akan bangun dalam keadaan terhuyung hayang, dia jadi macam orang yang kena rasuk. Dia tak boleh nak berdiri tegak kat akhirat nanti. Pasal apa tuan-tuan? Perut dia besar. Perut dia ni besar. Dalam perut dia ni penuh dengan harta-harta riba dia tuan-tuan. Sehingga kan dia tak boleh bangun tuan-tuan. Kalau bangun betul huyung hayang jatuh balik. Bangun jatuh. Pergerakan dia dalam keadaan cukup tersiksa tuan-tuan. Dari dalam barzah duk kena makan ketui-ketui bara neraka tuan-tuan. Akan disuapkan, dia berenang dalam satu sungai merah yang cukup menyiksa dan menyakitkan tuan-tuan. Tak berhenti, tak putus azab yang Allah Ta'ala bagi kepada orang riba ni tuan-tuan. Tak putus tuan-tuan. Tuan-tuan pernah sakit gigi tak tuan? Kita pernah sakit gigi ya. Satu hari sudah tuan-tuan. Macam mana kalau kita kenang balik sakit gigi tuan-tuan? Sakit gigi ni antara sakit yang memang tak tahulah orang lah kata bawah sikit pada beranak. Wallahualam lah. Kita tak pernah rasa beranak. Kan? Orang lelaki tak pernah rasa. Tapi kalau dia main sakit gigi, dia tangkap tu tuan-tuan, dia tak hilang lah. Nak tidur tak boleh, berdiri tak kena, duduk tak ni, dengar bising, apa pun tak boleh. Orang pula tak tahu kita sakit gigi, duk main buat melawak dengan kita, tuan-tuan boleh kena terajang lagu tu lah. Kesakitan yang tak hilang tuan-tuan, tu baru sakit gigi tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan daripada start masuk barzah sampai nak kenal masuk dalam neraka tuan-tuan. Berapa panjang tempoh dia. Tak pernah kita terberhenti daripada rasa sakit. Azab, diazab dan diazab. Terus diazab. Tak berhenti azab. Allahu Akbar. Memang harta ni tuan-tuan, semua orang kebanyakannya dia akan terpukau dengan harta. Tapi ingat tuan-tuan, kalau terlalu sangat mengejar harta tuan-tuan, maka sia-sialah kehidupan kita. Allah cerita tentang Qarun kan dalam Quran, terlalu banyak harta. Lalah apa jadi tuan-tuan? Baru ni tuan-tuan, dalam 2-3 hari lepas ada lalu kok Facebook, duk tengok Facebook jugalah. Depa tunjuk harta apa? Pemerintah Amir Kuwait yang meninggal itu tuan-tuan.
Depa tunjuk dia punya harta tuan-tuan tu, dia dengan katil dia, dengan kereta Mercedes dia, buah belian lah apalah, dengan dia punya gudang emas tuan-tuan, jongkong dia tak tahu berapa ribu keping tuan-tuan. Berlambak-lambak dia tunjuk habis semua harta. Last kali dia tunjuk apa? Dia tunjuk kubur dia tuan-tuan. Kubur Arab ni lagi simple daripada kubur kita tuan-tuan. Macam tuan-tuan duk boleh tengok kat Baqi' apa lagu tu lah. Dia bubuh 2 batu cacak, dia tulis nama pun pakai marker ya tuan-tuan. Yang kata pemerintah tertinggi waktu tu, harta dia macam ni, bila dia mati semua dia tinggal, dia hanya bawa diri dia saja tuan-tuan. Tak usung ke mana harta kita. Jadi tak perlu nak menambahkan kekayaan dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jerumus dalam riba. Kita saja cari pasal dengan Allah Subhanahu wa taala. Elok-elok dia dapat rahmat, elok-elok Allah dia tengok kita, Allah dia kesian kat kita tuan-tuan. Kita buat benda Allah benci, Allah tinggal kita terus tuan-tuan. Dan Allah Taala akan azab kita dengan azab yang cukup berat di akhirat sana. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kat kita apa jalan untuk kita menjauhkan diri daripada benda-benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan alhamdulillah tamat kita pada dosa yang ke-10 ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang pada dosa yang ke-11 di bawah tajuk riak. Ni pun sedap tuan-tuan kalau kita nak bicara tuan-tuan. Riak antara penyakit hati yang paling kronik yang boleh menyebabkan kita ni bila jumpa Allah pahala kosong. Pahala kosong, riak. InsyaAllah kita akan bicara dengan lebih detail pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu pada kelemahan, keinahan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang amalkan kebaikan, selagi itulah mana diamalkan, maka Allah Ta'ala akan terus memberi ganjaran kepada kita insya-Allah. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita menahan diri kita, sama-sama kita berusaha jauhkan diri daripada perkara-perkara haram yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa hadza bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.